Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammi bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan tenaga, kesihatan tubuh badan, kelapangan masa kita dapat berada dalam masjid, tempat yang paling mulia, dalam majlis yang mulia. InsyaAllah malam ini kita sambung di muka surat 659 di bawah tajuk Al-Kafarat, kifarat-kifarat. Malam ini yang ketujuh, kifarat yang ketujuh daripada 10 jenis kifarat, itu kifarat nazar. Bila mana seseorang bernazar, ada kalanya bentuk nazar itu boleh dibayar kifarat, ada yang tak boleh dibayar kifarat. Nazar yang wajib dikeluarkan kafarah hanyalah nazar lajaj, nama dia. Nazar ada 4 jenis. Nazar yang wajib dikeluarkan kafarah, nazar yang bernama lajaj. Apa maksudnya? Itu nazar yang dilafazkan sewaktu bertengkar. Masa baloh ni dia kadang-kadang tak sempat kawal emosi. Marilah sesuatu tindakan, mungkin separuh kawalan atau luar kawalan. Nazar ini kadang-kadang pelik-pelik lah. Bila dia baloh, dia kata kawan taubat lillah dah, tak gidah demo. Kawan menazar kokok mana pun, kalau kawan pergi mau demo, kawan kena sembelih lembu seekor, misalnya. Pelik-pelik lah. Itu nazar yang dibayar kifarat. Nazar yang kita kena ambil yang lebih baik. Baloh ni tak comel, lebih baik berdamai. Seperti seorang yang mau menghalang dirinya dari bercakap dengan orang lain, sewaktu bertengkar dengannya, dia berkata, kalau saya bercakap dengan dia, maka demi Allah saya akan melakukan haji. Oh pelik. Kalau kawan kecek dengan dia ni, kawan kena pergi haji. Kokok mana pun tak boleh tekan bayar dah kawan dengan dia tu. Misalnya saya dia mari tanya, "Guano demo?" Punya kawan balas berat. Oh memang. Kawan ni tak boleh tekan bayar dengan dia. Kokok mana pun kawan tak akan pergi mah dia. Tak akan tegur siapa dengan dia. Balas sangat. Tak kawan pandai balas juga. Jadi kalau kawan baik dengan dia, kawan kena naik haji nah. Jadi nazar ni kena bayar kifarat. Sebab balas ni Tuhan tak benar. Bayar kifarat dah berdamailah. Tu Islam ni dasarnya ialah berdamai. Tak ada dalam hukum-hukum Islam membenarkan kita balas, tak ada. Kecuali dengan musuh yang memang untuk melumpuhkan Islam atau nak memerangi Islam, hak tu kerana mempertahankan Islam, kita kena balas, kena perang. Adapun dalam
perkara-perkara lain sesama Islam wajib berdamai. Ini nazar yang kena bayar kifarat. Nazar taklid yang biasa berlaku kepada orang kita itu kena tunaikan. Kerana Allah Ta'ala sebut wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. Nazar, bab nazar ni ada tajuk dia. Ni tidak bab nazar secara terperinci. Contohnya kitanya sakit, contoh ni, bukan minta sakit, bubak situ bubak sini, setahun dah, habis banyak dah. Kita berayak ke Tuhan, ya Allah, wahai Tuhan, berilah aku sembuh supaya aku mudah pergi masjid, mudah nak amal ibadat apa sekala. Kalau kamu bagi sembuh, aku bernazar nak sembelih seekor kambing. Ni nazar ni tak boleh tukar dengan kifarat. Bila Allah Ta'ala bagi sembuh, kena sembelih kambing. Dia kambing ni lah tuai dia tak boleh makannya, kena pergi kota imeh. Bukan pergi kota imeh, maknanya kena pergi makan ke orang lain. Tuai dia tak boleh makan. Jadi nazar hak kita bincang malam ni, hak kena bayar kifarat ni, nazar jenis baloh. Bersumpah nak baloh. Oh pernah lagu ni. Tapi ada orang zaman-zaman ni ada juga pesi. Orang minat nak baloh. Pelik juga. Kita ajak orang supaya baik, dia ajak orang supaya baloh. Ada juga pesi lah ni. Dalam Islam, dalam bab nazar ni kita boleh nampak ada konsep ataupun matlamat objektif di sebalik hukum ini ialah supaya orang Islam dapat berdamai, berbaik sesama Islam. Ia boleh menguatkan kekuatan umat Islam itu sendiri. Jadi hukum nazar ini ialah apabila perkara yang digantungkan itu berlaku, iaitu bercakap, maka penazar wajib melaksanakan apa yang dinazarkan itu haji sebagai contohnya. Jadi misalnya dia menazar dah tak sekecek dengan nama ni. Tiba-tiba dia waktu back nyawa tak ingat nyagi makan kecek kali-kali, maka wajib dia kena tunaikan haji. Wajib tunaikan haji ataupun haji ni berat kat lah. Dia boleh mengeluarkan kafarat sumpah. Dah dia langgar dah tadi. Jadi dia diberi dua pilihan lah. Oleh kerana dia berjanji kalau dia bercakap dia nak pergi haji, dia kena pergi haji. Ataupun tu yang pilihan, nak pergi haji ni habis lah ni 25,000 bunyi-bunyi. Kau mana haji patah dia tahu lah. 25. Musilah ni. Sebab dia lagu lain dah. Bila pandemik COVID-19 ni melanda dunia. Jadi perkiraannya banyak benda. Banyak perkara lah. Hotel-hotel tidak pos skala nak duduk ramai 4-5 orang, tidak lagu tu dah lah. Pertimbangan tu banyak. Jadi menyebabkan kos tu mahal. Jadi daripada dia habis 25,000, dia boleh pilih untuk bayar kifarat nazar. Kifarat nazar. Dia boleh mengeluarkan kafarat sumpah. Sebab kafarat sumpah, kafarat nazar ni hak tulah. Dia boleh memilih sama ada menunaikan haji ataupun mengeluarkan kafarat sumpah. Jadi Nabi sebut dah, kifarat nazar ni sama dengan kifarat sumpah. Kifarat sumpah kita baca dah hak 2 minggu lepas. Baca dah. Kafarat sumpah ialah membebaskan seorang hamba mukmin. Diberi pilih. Atau memberi makan 10 orang fakir miskin. Beri makan, dia boleh makan secupuk beras kepada seorang fakir miskin. Atau memberi pakaian kepada mereka apa yang dinamakan pakaian dari segi adat. Beri pakaian kepada fakir miskin seramai 10 orang. Sebut dah lah minggu lepas, minggu sebelum ni. Kain plekak ke, kain sarung ke, pakaian dah tu. Pakaian dah. Baju ke, jubah ke, pakaian. Yang dikira pakaian pada adat. Kalau kepiah tak kira. Piah. Tak kira piah ni ada ga 3 riyal, ada ga 5 riyal. Kalau piah balik Mekah hok beli borong tu ke 2 riyal.
Jadi dia pakaian yang dinilai pakaian yang besar lah, yang boleh menutup aurat. Kalau lelaki cukup dengan kain pelekat. Kalau tidak ada semua itu, dia wajib berpuasa 3 hari. Ini kifarat sumpah, sama dengan kifarat nazar. Tidak disyaratkan berturut-turut 3 hari. Bagi hak tak ada benar lah, duit pun tak ada. Saya sebut tu secara mudah ke. Kita kata kalaulah beri makan ni secupuk ni 5 riyal. Nak, kalau kita nak pergi makan, nak pergi duit, kita ambil lah pendapat kata makannya 2 kali makan untuk 1 hari, makannya berserta dengan lauk. Kita ada 3 riyal, nasi buku kulit pagi, nasi buku tengah hari, tak ada dah 3 riyal, 5 riyal, 8 riyal. Nak mudah agak 10 riyal. 10 riyal atas orang, 10 orang agak 100. Nah, kalau kita duit kurang sikit, ambil hak 6 riyal. Atau kita pergi beli beras, sukalah secupuk ni, tak sampai sekilo, 800 gram tu dah lebih dah. Jadi kita pun bagi. Itu boleh juga. Dalilnya telah disebutkan sebelum ini dalam bab tajuk kafarat sumpah mengenai nazar yang lain. Selain nazar ini, nazar lajaj ini, yang wajib kata penazar ialah melakukan apa yang diwajibkan ke atas dirinya, ia tidak boleh diganti dengan yang lain. Nazar hak biasa kita menazar agak, dia taklid, dia gantung. Dia berjanji dengan Tuhan. Orang panggil konsep nazar ni macam nak berniaga. Gitu. Dia tak sunat menazar ni, tak sunat. Harus. Jadi dia kata kalaulah aku dapat jodoh, misalnya aku nak sedekah ke masjid 1000. Hak tu tak boleh batal tu. Dapat jodoh, boleh berkahwin, sedekah 1000. Kalau anak saya dapat masuk universiti, atau pusat pengajian tinggi, sedekah seekor kambing ke masjid, nak makan waktu syukuran, wajib tunai. Hak tu lain. Bila Allah Ta'ala beri hak kita nak, maka kita kena beri hak kita janji. Dia konsep macam jual beli. Bila kita pergi kedai, nazar ni lebih kurang jual beli. Kita rayak ketua kedai, amba nak beli ni, beras ni, supik 10 kilo ni berapa riyal? Dia kata murah ya, ni 15 riyal ya. Bila tuan tu beri supik 15 riyal, kita pembeli kena beri duit. Kena beri duit ke tuan kedai 15 riyal. Kita ambil beras, kita kena bayar lah, bayar. Dia kita bayar duit duk tangan tuan kedai dah. Bolehkah kita nak ambil balik? Tak boleh. Sebab kita beri kita Tuhan dah, kambing sekor tak ni, kita nak pergi makan pula hak kita beri tak ni. Tak boleh lah. Seperti kita pergi ambil mula duit, hak kita bayar ke tuan kedai. Jadi nazar ini yang nazar gantung dengan Tuhan, wak syarat. Kalau Tuhan wiga ni, aku nak wak ga ni, hak ni kena tunai. Wal yufu nuzurahum. Takut tukar, saya sebut takut tukar, tak apa, kita bayar kifarat. Kita puasa 3 hari. Tidak. Hak tu kena buatlah. Sebab tu kalau kita nak bernazar, nak gapo, kena ada pertimbangan. Jangan bernazar benda kita tidak mampu. Amba dulu kena juga. Ada seorang rakyat amba bernazar. Dia kata dia bernazar. Dia kata kalau ustaz benar pilihan raya, amba nak sembelih kurban seekor. Kurban seekor. Tak kedainya benar baru ni. Tak dia pergi raya. Kita istihadah di masjid kita ni. Nak sembelih kurban seekor kalau ustaz benar dia kata. Tapi kurban kita tak ada, piti pun tak ada. Penaklah. Jadi kalau kita bernazar, kita letak atas orang, nazar tu tidak sah. Tidak sah. Pelik-pelik. Jadi akhirnya walaupun tidak sah, saya kata tak apalah, saya beri kurban seekor jamu di masjid. Boleh kurban juga lah seekor. Habis 45,000. Orang lain tu nazar, kita juga kena. Nazar tu tidak sah.
Tidak sah sebab dia tak tahu orang lain. Ada seorang lagi menazar, dia kata, kalulah ustaz benar ni tak nak cukur kepala. Nak cukur kepala. Parlimen sebelah, dung sebelah. Pelik. Jadi dia nazar suruh kita ke cukur kepala dia. Jadi bila suruh orang, hak suruh orang tu tidak wajib. Tapi cukur kepala tu wajib. Ikutlah, tidak ahli parlimen, tidak wakil rakyat pun. You kena cukur je, kena orang lain. Menyusah. Nazar yang menyusah ke atas orang lain tidak sah. Ini nak contoh tu. Contoh memang berlaku. Pelik-pelik orang menazar ni. Jadi bila kita nak menazar tu, jangan menazar tu beban atas orang lain. Ia tidak sah, tak jadi. Hak jadi sekat atas kita yang mampu melaksanakan. Kita kena buatlah. Jadi kalau kita sakit, kita gapo tak salah kita menazar. Ya Allah, kalau Engkau berikan sembuh kepadaku ni, atau kepada anak aku ni, aku bernazar nak sedekah ke masjid 10,000 misalnya. 10,000 sebagai kesyukuran. Jadi kitanya dah lebih ada 100,000. Tak apalah kita duit banyak. Lama 10,000, menazar 10,000. Lepas tu tak ada duit, pergi minta dengan wakil rakyat. Oh nyanyi pula wakil rakyat. Bapa nu banyak kita bernazar weh kawan nak pergi ke masjid 10,000. Bapa yang bernazar gitu mo ya. Dia tak boleh bernazar sehingga menyusahkan orang lain. Dan atau menyusahkan diri sendiri di bawah kemampuan kita. Tu. Dalil kafarat nazar lajjaj. Riwayat hadis Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kafaratun nadri kafaratul yamin. Ini Nabi sebut dengan jelas lah. Kifarat nazar sama dengan kifarat sumpah. Dan kifarat sumpah disebut secara terperinci dalam Al-Quran. Hak kita baca ayat sebelum ni, surah Al-Maidah ayat 89 tu. Fakafaratu it'amu asyarati masakin. Kifaratnya beri makan 10 orang miskin, atau au kiswatuhum au tahrirul raqabah. Kalau tak boleh hak tinggal tu baru turun kepada puasa. Tu kifarat sumpah. Jadi Nabi pun sebut kifarat nazar ni sama dengan kifarat sumpah. Maknanya kita kena mula-mula merdeka hamba. Kalau tak boleh beri makan 10 orang pakai miskin, atau pilih, ni boleh pilih. Ataupun kita beri pakaian 10 orang juga. Kalau tak boleh hak 3 tu baru turun kepada puasa. Jadi sini juga kita boleh tengok keindahan Islam. Konsepnya bila kita buat salah, kita kena bayar. Bayar itu boleh kepada orang yang kita patut bantu dia. Boleh membantu orang yang susah. Kalau zaman hamba ada, boleh membebaskan hamba. Ini indahnya Islam, comelnya Islam. Maknanya dengan kesalahan kita ni, kita boleh bantu orang lain. Kita bantu orang lain. Orang lain dapat manfaat dengan kita yang buat salah ni, kita bantu orang lain. Begitu. Seterusnya yang ke-8, kafarah zihar. Zihar ni jaga pak kita ni. Zihar walaupun dia ada hukum, tapi jangan berlakulah tempat kita. Kerana dia sebahagian daripada adat jahiliah. Zaman-zaman jahiliah dulu, kaedah nak cerai isteri, mereka guna bahasa sindiran. Tapi itulah cerai hakikat yang berlaku di zaman itu. Jadi baik kita tengok. Ya, tajuk kita ni banyak kifarat saja, bukan nak ta'rif zihar, nak ayat rukun dia, nak ayat terperinci dak. Dia hanya sentuh hal kifarat orang yang berzihar sahaja. Az-zihar diambil daripada perkataan az-zahru, bermakna belakang. Az-zahru ni belakang, kita panggil az-zahru dalam bahasa Arab. Sebab orang Arab jahiliah sebelum Islam hari ni, bila dia nak cerai bini dia, dia kata gini ya, anti alayya ka zahri ummi. Dia kata ke bini dia, jadi awak ni macam saya rukah mak saya lah.
Jadi maksud cerah tu mana boleh gokah mak sendiri. Jadi awak telah haram ke atas saya seperti saya haram dengan bersetubuh dengan mak saya. Gitu. Jadi bahasa kasar benar tu, cerah dah tu. Memang cerah betul dalam zaman jahiliah. Bila mana benda ni berlaku zaman jahiliah, Islam datang untuk memperbaiki adat yang salah tadi. Jadi adat itu di peringkat awalnya bukan mudah, dan jadi adat ni dia sebati. Adat ni kadang-kadang diterima, walaupun salah diterima, siapa kena buat tak boleh. Pak kita kurang setengah-setengah negeri ni ada adat pepatih lah. Ada adat yang bercara syariat lah. Jadi Islam bila dia datang, dia memperbaiki apa yang boleh diperbaiki. Dia bukan menolak semua adat, dia kekalkan adat yang baik, dia hanya perbaiki adat yang salah yang boleh diperbaiki, termasuk dalam konsep zihar. Dari sudut istilah bermaksud, ini makna dia. Suami yang menyamakan isterinya dari sudut pengharaman dengan salah seorang muhrimnya, seperti ibunya atau saudara perempuannya. Dia kata ke bini dia, ni masalah laki bini ni berlaku zihar. Dengan orang lain tak berlaku zihar, suami isteri. Seperti suami berkata kepada isterinya, kamu haram kepadaku seperti haramnya belakang ibuku untukku. Muharam dah dengan aku, supaya aku haram nikah dengan mak aku. Itu cerah tu. Jadi itulah kaedah, antara kaedah cerah zaman jahiliah. Dalam Quran cerah ni dengan dua lafaz, faraqtuki dengan talaqtuki. Kalimah-kalimah lain menjadi kinayah, menjadi cerai kinayah, cerai sindiran yang perlu kepada suatu hasrat yang ada dalam hati yang dibuktikan dengan lafaz pula. Bahasa Arab zaman jahiliah, bangsa Arab menganggap zihar adalah salah satu bentuk-bentuk cerai, tolak. Jadi Islam hari betul. Tapi syariat Islam telah memberikan zihar hukum yang lain dan berikannya hukum yang berbeza dari hukum tolak. Yang kami fokus di sini hanyalah kafarat zihar. Mengenai hukum-hukum yang lain anda akan mendapat di dalam babnya nanti, dalam perbincangan yang terperinci dalam bab hukum-hukum zihar. Penyebab kafarah zihar apabila suami melapangkan zihar, itu menyerupakan serupa isterinya dengan salah satu muhrim dia atau mahram dia, maka dilihat beberapa perkara. Jadi mahram dia ni orang yang haram nikah dengan dia lah, mak dia, nenek dia, adik-beradik perempuan dia. Dia menyerupakan. Termasuk dia pegang tangan bini dia, asak dalam bab kitab fiqh. Tangan awak ni serupa tangan mak saya. Tak sih dah lagu tu. Jangan serupakan isteri ni dengan mak. Tengok mata mata awak serupa dengan mata mak. Dia dari segi fiqh makruh dah. Makruh dah. Tak jelas lagi. Tengok rambut pun serupa. Awak ni serupa dengan mak saya betul-betul ni. Kalau siapa satu zihar tu, kita serupakan. Bukan kita niat cerai, tapi zaman jahiliah sudah dikira cerai. Jadi kita kena berhati-hati menggunakan bahasa supaya tidak terjatuh kepada suatu tomohan. Zaman Nabi mula, orang jahiliah ni, kalau dia dengar perkataan ni, zaman dia menggaul lagu tu lah cara cerai. Dia kata, cerai dah dua tu, balah dah, cerai dah. Dia cerai, boleh kita bini dia. Orang muda lagi, sikit lagi janda anak seorang. Jadi ramai kenal. Dalam Islam, kalau kita tengok cara islah, cara Islam mendamai ni, dia beri
kaedah-kaedah supaya tak berlaku perceraian dan dibayar kifarat. Ni juga kita boleh tengok satu maqasidus syariah, maqasid matlamat hukum Islam ini ialah nak mendamaikan, bukan nak suruh bala. Nak supaya jangan berlaku bercerai. Sama isteri kena baik, jangan bercerai. Nah, sekiranya dia ikuti kata-katanya dengan tolak, maka hukum zihar tidak termasuk dia hukum tolak. Zihar itu tiada kesan apa-apa. Seperti kata belakang demo macam dia belakang mak kita. Nah, lepas tu kawan cerai lah demo. Tu tak jadi dah zihar. Dikira cerai tu lebih besar, hak jadinya cerai. Tolak tu lebih besar. Tak ada apa hukum tak ada tentang zihar. Kalaulah selepas dia zihar, dia cerai pula. Aku cerai. Habislah. Cerai lah. Nak marah pula, aku cerai sebanyak bintang langit. Berat benar. Jatuh tolak. Setengah ulama kata jatuh tolak 3 tu sebanyak bintang langit. Banyak benar lah. Nak lebih pada 3. Tapi cerai ni setakat 3. Begitu. Baik. Sekiranya zihar tidak diikuti dengan tolak dan tidak berlaku perkara yang boleh memutuskan perkahwinan, maka dia dianggap menarik balik kata-katanya. Kalau lepas berlaku zihar tu tak bercerai, duk kelik baik, ajak bini masuk bilik, dia mau zihar kawan tak dia. Jadi sebelum bayar kifarat, bini kena faham, abang kita tak boleh tidur sekali ni, kita dua tak bercerai lagi tapi zihar dah berlaku, tak boleh tidur sekali kecuali abang kena bayar kifarat zihar dulu. Tu bukan bercerai tapi ada hukumnya lidah kita tu tak kawal, tak jaga. Hukumnya kepada suami yang salah guna lidah dia tu, ikut dah kata ke bini, guna bahasa orang jahiliah pun guna lagi. Jadi ketika itu ada hukuman. Hukumannya lagu mana? Dia tak boleh tidur dengan bini dia, tak boleh tidur sekali. Tak boleh setubuh lah maksudnya, kecuali setelah dia bayar kifarat zihar. Dia kena bayar. Sebab tak berlaku lepas zihar tu tak berlaku perceraian. Waktu itu dia diwajibkan membayar kafarah dan mesti mengeluarkannya dengan segera, dengan tempoh segera. Jangan tunggu lama-lama. Kifarat zihar ni kena segera. Sebab duk sekali atas rumah duk sekali atas rumah, bayar duk. Kabar-kabar tidur sekali boleh anu, apa nak. Jadi berdosa situ, dosa besar situ. Baik, apa dia kifarat zihar? Kifarat zihar dikeluarkan berdasarkan mengikut kemampuan turutan berikut. Dia kena ikut kemampuan orang yang menzihar itu, yakni suami saja, terikat pada suami. Suami yang kena bayar kifarat zihar, bukan isteri. Isteri kena lari. Mana tu? Abang zihar kita duduk lain, atau abang duduk luar kita duduk dalam bilik. Isteri tak ada kena bayar apa-apa, suami kena bayar. Apa dia pembayarannya? Kena ikut tertib, ikut turutan. Pertama, membebaskan hamba beriman yang tidak cacat daripada bekerja. Maknanya hamba yang sihat, hamba yang boleh buat kerja. Tak ada hamba ni. Jadi pilihan pertama sudah tak ada. Pilihan kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Penat. Ni penat benar. Sepong kifarat jimuk baru ni lah. Setubuh sehari bulan Ramadan tu. 2 bulan berturut-turut. Iaitu apabila tiada hamba. Seperti zaman kita hari ini, ataupun ada hamba tetapi tidak mampu melakukannya kerana hamba tu harga mahal. Nak beli, nak merdeka, tak ada duit. Jadi dia kena puasa 2 bulan tu. Agaklah ni masalah bukan tak ada duit, masalah hamba tu tak ada. Zaman perhambaan sudah tak ada dah. Nak cari mana tak ada. Baik, yang ketiga,
Sebab kita boleh agak dah puasa 2 bulan turut-turut ni, tak agak. Orang kita lah agak-agak jarang agak ni. Sebab tu kena beringat awal-awal. Yang ketiga, kalau puasa tak mampu, dia kena terah dulu. Terah tak boleh. Terah tak boleh. 4-5 hari nyadar. Sudah. Kalau dia berhenti dengan sengaja, kena start satu semula. Pak mati tak su. Tapi kalau dia sakit, tak putus mualak. Kalau orang puan, hak dalam bak, orang puan tak ada lah ni, tak ada bak ni. Puasa 2 bulan tu tak kena atas orang puan. Kena atas lelaki. Baik. Apabila tidak mampu, dia kena memberi makan 60 orang fakir miskin, 60 orang. Bila tidak mampu berpuasa atau tidak mampu bertahan berpuasa yang berturut-turut disebabkan tua ataupun sakit. Tua tak agak dah ataupun sakit. Tak agak 2 bulan turut-turut. Gastrik lah, macam-macam penyakit ada. Jadi dia kena beri makan 60 orang fakir miskin. Sebagaimana biasalah, iaitu dia kena bagi makanan yang cukup untuk dia makan sekurang-kurangnya sehari, secukup makanan yang mengenyangkan. 3 perkara itu tersusun mengikut apa yang telah kami sebutkan. Ia tidak boleh berpindah kepada yang selepasnya, sehinggalah orang itu betul-betul tidak mampu melakukan yang sebelumnya. Maksud pelaku zihar dituntut melakukan kafarat ialah dengan segera, kena segeralah terah puasa dia. Tak boleh ke? Pindah kepada pilihan ketiga. Ialah dia tidak dibenarkan setubuh isterinya sebelum mana-mana satu daripada 3 kafarat tersebut dilakukan. Jadi dia terah puasa tak agak. Dia boleh tanya juga doktor, kalau dia ada penyakit, dia yang lebih tahu diri dia. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap kita ni, kita lebih tahu diri kita. Mampu setara mana. Puasa sunat Syakban pun tak ada sekali habuk misalnya. Penatlah tu. Tak apa nak agak lah tu. Nisfu Syakban ni pun tak puasa misalnya. Tak agak benar tu. Puasa Ramadan pun nebel. Tak agak benar. Jadi umur 60-70 misalnya, dia boleh pilih pilihan ketiga lah. Tapi tidur dengan bini gak lagi, puasa tak gak. Contohnya. Contoh. Dalil wajib kafarat zihar. Dalil ni molek, tuan-tuan kena tahu, sebab dia cerita ni cerita yang menyebabkan turun satu surah, surah Al-Mujadilah. Surah ni si ayat dia ada kalimah Allah. Jadi surah ini menceritakan tentang peristiwa ni dan keluarlah hukum. Oleh kerana dia ni panjang, kita baca terjemahan lah. Isteri Aus bin As-Samit radhiyallahu anha bertemu Rasulullah SAW. Aus bin As-Samit ni sahabat Nabi. Isteri dia ni pergi jumpa Nabi, mengadu suami telah menziharkannya. Zihar zaman tu cerah lah. Dia mengadu ke Nabi. Rasulullah SAW bersabda, aku berpandangan kamu telah ditolak, kamu kena cerah dah. Nabi tengok kepada cara cerah zaman itu. Jawapan Nabi permulaannya. Perempuan berkata, Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anak kecil hasil perkahwinan dengannya. Saya ada anak kecil, nikah dia boleh anak. Kalau aku melihara mereka, mereka kelaparan. Kalau aku biarkan mereka bersama ayah dia, nescaya mereka terbiar. 2-3 orang anak kecil-kecil lagi. Kalaulah saya ambil, saya tak cukup belanja nak pergi makan anak ni. Sebab yang cari nafkah suami. Kalaulah saya bercerai dengan suami saya, anak saya pergi ke dia pergi kerja, siapa nak jaga anak tu? Terbiar, rosak juga anak tu. Bini ni, bini tak secerah ni. Molek. Dia sayang lah tok laki dia ni. Tak secerah. Tok lakinya ni telah lafazkan satu lafaz yang masa tu itulah perceraian. Dia terus bersoal jawab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini.
Namun baginda berkata, aku berpandangan kamu telah dicerai, ditolak. Lalu Allah menurunkan permulaan surah Al-Mujadilah yang bermaksud dalam SPP pertama tu cerita bab ni. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala telah mendengar perkataan seorang perempuan, isteri Aus ni bin As-Sami ni, yang telah bermujadalah, berdebat dengan Nabi. Tak bercerah. Nabi kata, awak sudah tercerah. Dok, tak bercerah. Dia tak cerah macam. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala mendengar tahawur, dialog kamu berdua tu. Lalu Allah Ta'ala turunkan penyelesaian. Penyelesaian ini ialah kamu tidak tercerai. Nah, Allah betul dah. Adat jahiliah. Apa kita boleh faham? Kita boleh faham Islam tak sesuai balah tu ya. Suami isteri pun jangan balah, sama Islam pun jangan balah. Bila kita ambil dasar, semua kena pakai baik sesama Islam, perpaduan umat Islam, Melayu Islam khususnya, maka kena pakai terimalah. Ini dasar agama, dasar daripada Quran, dasar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak saya terima tu biar ke dia lah. Ada pesilah ni. Orang nak baik dia tak say baik. Tengok Quran ni suruh baik suami isteri ni. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang bersoal jawab dengan kamu wahai Muhammad tentang suaminya yang mengadu kepada Allah. Allah mendengar soal jawab kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat kedua, orang-orang yang menziharkan, yakni menyamakan isterinya dengan ibunya pada haramnya persubuhan dengannya, isteri-isterinya di hadapan kamu, bukanlah mereka itu ibu-ibu kamu. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Jadi benda itu mungkar, dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menziharkan isteri mereka kemudian mereka ingin menarik balik apa yang telah mereka ucapkan, hendaklah mereka merdekakan seorang hamba sebelum bercampur, sebelum tidur sekali. Demikian kamu diberi pengajaran dengannya, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan hamba, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, sebelum tidur sekali. Maka siapa yang tidak berpuasa, tak berpuasa, maka wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah. 60 orang miskin, yang mana ini tanda orang beriman kepada Allah lah. Dia boleh perbetulkan kesilapan dia, beriman kepada Allah dan Rasul, dan itulah batas-batas hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Surah Al-Mujadilah ayat 1 hingga 4. Itulah dalil kepada adanya kifarat zihar. Moga-moga dengan kita baca beberapa hukum malam ini, kita boleh mengetahui matlamat hukum maqasidus syariah dalam Islam, supaya umat Islam semuanya adalah berbaik-baik, bersatu padu belaka. InsyaAllah kita ni ada sekali baca lagi, berkali habislah kitab ni, sekali baca lagi kitab ni, kemudian berhenti puasa, lepas puasa ni pulak lah. InsyaAllah kita akan sambung kitab baru. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.